Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan ini adalah Agenda Awani yang cukup saya gembira kerana ia Agenda Awani yang membicarakan tentang himpunan terbesar pemikir-pemikir negara, cendekiawan negara dan pemikir-pemikir ulung negara juga ada di sana, iaitu Kongres Profesor Negara yang kedua telah pun baru-baru ini berlangsung, dan sempena dengan itu saya ditemani Prof. Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Timbalan Pengurusi Majlis Profesor Negara, untuk membincangkan beberapa perkara. Tapi kali ini Kongres Profesor Negara yang kedua itu melihat pada gagasan penyatu paduan nasional. Jadi apakah yang dimaksudkan? Ada pelbagai perkara, tapi saya boleh rumuskan kerana saya turut berada di sana. Seronok buat pertama kali di Malaysia, saya boleh pusing ke mana saja dan semuanya cendekiawan dan profesor yang kita boleh dapat pelbagai ilmu. Tapi kalau saya boleh gabungkan semua itu, bagaimana kita harus melihat konsep penyatu paduan satu, dan daripada konsep itu kita bergerak ke perkara lain macam apakah fungsi sains dan penyatu paduan. Kadang-kadang kalau orang lihat sains tak ada kena mengena dengan masyarakat dan sebagainya. Orang terbaik Prof. Ulung ada di sini. Jadi mungkin saya nak minta Prof. Ulung berundur sedikit ke belakang, ingatkan kembali ketika beliau berada di atas pentas dan memberikan ucapan yang selepas itu sesi bengkel apa pun semuanya ada ungkapan daripada amanat yang diberikan oleh Prof. Ulung. Jadi mungkin kita nak melihat kembali, saya nak bermula dengan rakyat di bawah ada interpretasi sendiri tentang perpaduan, kesepaduan, penyatu paduan. Jadi bagaimana gagasan yang dihimpunkan oleh Profesor Negara ini dapat memberikan satu pemikiran terhadap perkara seperti itu, dan dalam kongres ini juga saya mendengar daripada profesor sendiri yang turun ke bawah bahawa ya, profesor memang menjadi idola dan dihormati masyarakat. Jadi pandangan profesor tentang perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Terima kasih Saudara Kamarul. Assalamualaikum. Yang paling penting untuk kita ialah untuk terus-menerus berfikir, membincangkan soal perpaduan, penyatu paduan. Biar saya huraikan sedikit secara ringkas satu family istilah-istilah. Itu perpaduan, kesepaduan, penyatu paduan. Apakah persamaan dan perbezaan antara tiga perkara ini? Yang kita tahu umumnya di Malaysia ini hanya satu saja yang kita sebut dan tak berhenti kita sebut, iaitu perpaduan. Perpaduan itu pada saya merupakan satu finish product yang kita harapkan. Itu satu perkara yang akhirnya itulah yang kita nak, perpaduan. Jadi perpaduan itu lebih bersifat matlamat seperti yang dinyatakan oleh Tun Razak semasa melancaran Dasar Ekonomi Baru tahun 71. Tetapi oleh kerana ianya merupakan matlamat yang belum tercapai, maka ianya sentiasa kita lihat sebagai harapan, bukannya suatu pencapaian, tapi satu harapan. Soalnya setelah 40 tahun, kalau kita tak capai perpaduan ni, timbul soalan, apa yang kita capai? Kerana apa? Kita tak ada ungkapan untuk menghuraikan apa yang kita dah capai. Kerana saya tahu Malaysia ni dipuji negara sebagai negara contoh dan sebagainya. Jadi kalau kita negara contoh, perpaduan belum ada, apa yang ada? Inilah istilah kesepaduan itu timbul. Kesepaduan itu istilah untuk menghuraikan bahawa ada bibit-bibit perpaduan atau ke arah perpaduan, tapi dia masih lagi dalam bentuk, dalam proses yang digarap, iaitu kesepaduan. Maknanya ada lagi yang tak setuju dan ada yang setuju. Jadi di Malaysia ni kekuatan kita ialah kesepaduan itu. Jadi ada ketikanya kita akan bersetuju, ketika lain kita tak bersetuju. Kita bersetuju tak bersetuju itu punlah satu persetujuan pada saya. Di situlah letaknya kesepaduan itu. Tapi kesepaduan ini merupakan satu keadaan yang tidak lengkap. Kenapa dia tidak lengkap? Di Malaysia ini, oleh kerana kita berbilang kaum, berbilang budaya, perbezaan adalah perkara yang sangat penting yang kita kena terima. Kita heboh dengan halal, orang terima apa yang halal. Kita tahu semua bangsa, semua agama menerima konsep halal. Begitu juga perkongsian kita mengenai hari raya, kongsi raya dan sebagainya. Maknanya ada akomodasi, penerimaan idea yang berbeza tapi kita terima. Jadi dalam konteks ini, maka dalam salah satu perkara yang berlaku ialah kontradiksi, iaitu konflik berkait dengan perbezaan ini. Perbezaan kelas, perbezaan etnik, perbezaan agama, perbezaan pendidikan, perbezaan dari segi umur, generasi, perbezaan dari segi ruang, kampung dan bandar. Jadi perbezaan-perbezaan ini
Kalau kita kata kesepaduan, ini nak tuju perpaduan, kesepaduan, apakah dia yang menyebabkan kesepaduan ini tak boleh jadi perpaduan? Adanya cabaran yang bersifat kontradiksi ini. Jadi, apa dia cara nak mencari jalan untuk mencantumkan kontradiksi ini dan menjadi penyelesaian? Itulah yang dinamakan gagasan penyatu paduan itu. Penyatu paduan itulah usaha mencari tali menali, sambung menyambung untuk disulam supaya kesepaduan itu berlanjutan. Dan kalau ada timbul masalah, macam mana kita cari jalan baru nak berunding, macam mana bargain and negotiation. Jadi itu yang saya masukkan, 3 konsep itu. Perpaduan yang kita impikan, kesepaduan yang kita hayati, penyatu paduan yang kita laksanakan secara praktikal. Okey. Saya suka Prof cakap itu, banyak lagi sebenarnya Prof bentangkan itu, tapi kita nak simpulkan apabila kembali daripada rehat yang pertama nanti, mungkin kita nak melihat bagaimana kita nak ukur semua ni, kerana selalu kalau yang bermasalah tu senanglah kita nak ukur berapa orang cedera pasal tak ada harmoni, berapa orang yang meninggal dunia, apakah kemusnahan harta benda, tetapi ukuran dalam aspek yang kita tidak boleh nilaikan secara nyata tu, bagaimana kita nak nilaikan, kerana mungkin terlalu kita melihat pada setitik nilai itu, tapi susu yang cantik dan sedap itu kita tak nilaikan, maka kita tak boleh bagikan perbandingan, maka kita seolah-olah merasakan bahawa yang sedikit itulah yang merupakan masalah yang besar. Sebenarnya itu kita bincangkan selepas ini. Kesegaran Kongres Profesor Negara masih lagi berlegar dan saya mengambil kesempatan itu untuk membincangkan perkara yang difokuskan dalam Kongres itu, iaitu gagasan penyatu paduan nasional. Tadi Prof Ulung telah pun memberikan huraian daripada perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Tapi saya nak bagikan satu perspektif yang juga dibincangkan dalam Kongres itu, iaitu bagaimana kita menilai. Kerana kadang-kadang kita menilai yang 1.2 atau 0.8% itu dan kita lihat itu lebih sensasi. Dalam media pun yang sensasi itu akan lebih dilihat, kerana kalau anjing itu menggigit manusia itu biasa, tapi manusia menggigit anjing contohnya. Jadi nak ukur semua ini dalam ekosistem yang kita ada, bagaimana caranya Prof? Kerana ada pelbagai perbezaan pendapat, dan kalau saya tengok 8 perbezaan yang perlu kita sulam itu, dalam tu ada yang besar seperti agama, politik, ni semua sensitif. Jadi bagaimana ukuran yang boleh diterima? Sebenarnya ukur ni pada umumnya kita menganggap apa yang saya katakan proses kalibrasi atau calibration. Kita mesti bezakan, calibration itu bukan hanya satu-satunya cara kita mengukur. Kerana kita terlalu literal dengan konsep ukur ni, bahawa berapa inci, berapa tebal. Tapi sebenarnya ukur ini bukan hanya kalibrasi, ia juga bermaksud mesti ada monitoring. Itu memantau. Ada perkara yang kita boleh ukur, ada perkara yang kita tak boleh ukur. Yang tak boleh ukur tu hanya kita mampu pantau. Jadi kita tak boleh ukur perpaduan dengan berpandukan berapa kali orang bersalam. Kita boleh tanyakan, bersalam tu mungkin dia salam tapi dia tak ikhlas. Jadi timbullah isu tentang metodologi dan sebagainya. Pada saya, dalam perpaduan ini atau menuju ke perpaduan kesepaduan itu boleh diukur. Kita telah cuba di Institut Kajian Etnik untuk membuat ini. Salah satu yang kita cadangkan ialah melihat dari segi quality of life, quality hidup. Kriteria quality hidup tu ada 11. Jadi daripada perumahan, kesihatan dan sebagainya, kita dapat lihat. Daripada situ siapa dia yang bersetuju, tak bersetuju, apa kesan, impak, polisi kerajaan dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat siapa tak puas hati kerana apa. Jadi ukurannya itu ialah mengenai ukuran yang bersifat kualitatif. Bukannya kuantitatif. Di sinilah kita hanya mampu memantau. Tapi oleh kerana memantau itu hanya mengikut waktu kerana ada pengaruh lain, ini lagi mahal penyelidikan itu kerana ia terpaksa dilakukan regularly atau dengan 3 bulan, 6 bulan sekali supaya perubahan cuaca, sekali air bah, sekali pasir berubah. Ini bukan sekali air bah, sekali pasir berubah. Sekali Kuala Lumpur banjir, 3 tempat langsung tak boleh berjalan kan. So ini, jadi keadaan itu kita mesti bersedia. Tapi buat research ni mahal.
Ini yang kita cuba beritahu kepada pemerintah. Inilah dia yang kita perlu buat di Malaysia ini. Untuk mengukur penyatu paduan itu, untuk mengukur kesepaduan itu, untuk mengukur perpaduan itu ialah untuk melabur, memahami. Jadi proses ni ilmu yang dihasilkan itu abstrak, bukannya dapat dijual. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada satu ukuran lain yang boleh kita perkenalkan juga, yang saya katakan dalam perbincangan saya tadi. Malaysia ini telah mencapai kejayaan. Kita heboh dengan statistik mengenai pertumbuhan dan sebagainya. Pada saya yang paling penting sekali melihat apakah pencapaian diri seorang individu, seorang keluarga dan sebuah kampung dari dulu hingga sekarang. Kalau mak ayah dia cikgu, macam mana anaknya jadi profesor? Kalau maknya di plantation, di estate, macam mana anaknya jadi doktor? Okay. Ada satu loncatan dan peningkatan yang dikatakan mobiliti sosial. Ini satu lagi cara melihat bagaimana kesepaduan, perpaduan dan juga penyatu paduan itu boleh berjalan. Kerana saya tahu rakyat Malaysia tidak mahu perbalahan dan keganasan. Mereka mungkin bertikam lidah tapi tidak mahu berparangan. Oleh kerana mereka hanya bertikam lidah, mereka tidak berpuas hati, tidak bererti mereka akan bertindak ganas. Jadi kita kena faham ini. Dan hanya orang yang matang dan boleh berfikir saja yang boleh menyatakan dan menyuarakan pendapat-pendapat ini dengan terbuka. Jadi kita dapati rupa-rupanya lagi selesa hidup mereka, lagi terbuka fikiran, lagi banyak pandangan. Jadi ini adalah satu kesan daripada mobiliti sosial. Kita dapat lihat bagaimana orang berbincang bukan lagi soal nak makan, soal tak cukup makan minum, tapi soal tak cukup ruang berfikir. Ini satu proses yang saya anggap sudah mencapai satu peringkat di mana kita dah bersepadu dari segi penerimaan, dari segi ekonomi, kita setuju, kita comfortable. Tapi kita tak comfortable dari segi hak asasi, dari segi peluang menyatakan pandangan kita. Kita tak suka undang-undang ini yang mengekang kita berfikir. Ini pada saya adalah petanda-petanda atau ukuran bagaimana perpaduan itu atau kesepaduan telah mula muncul, tapi ada lagi ruang-ruang yang perlu kita bincangkan. Prof, tidakkah itu kepimpinan yang sangat-sangat penting datangnya daripada kelompok seperti kelompok cendekiawan pemikir seperti profesor? Kerana kalau dilihat hanya daripada kacamata politik atau kacamata agama, ia seolah-olah tidak ada jalan pertemuan. Tapi jika kelompok profesor yang pelbagai itu melihatnya dan memberikan kayu ukur itu dan pemantauan itu, maka tentunya lebih mudah diterima. Itu sebabnya orang sains dan teknologi, itu sebabnya Majlis Persamaan Negara ini saya rasa sangat penting kerana lebih ramai profesor dalam sains dan teknologi daripada profesor dalam bidang sains sosial dan humanities, kerana termasuk perubatan, gigi dan sebagainya. Jadi kalau kita kira dalam 10 tu, mesti ada 6 yang sains dan 4 tu mungkin sains sosial. Jadi apa yang kita harapkan begini, siapa yang terbayang dalam fikiran kita bahawa air ni ada isu air ada kena-mengena dengan perpaduan, tidak dapat disambung antara dua tu kalau sekali fikir. Bila fikir sekali lagi, kita tahu bahawa air itu adalah satu isu keselamatan. Bukannya isu bersih, toksik dan sebagainya. Bukan isu environment, isu keselamatan. Perebutan mengenai air. Daripada air itu boleh jadi masalah. Di sinilah ahli sains itu sendiri tidak terlalu sempit melihat evidence sains itu sebagai hanya sains. Ada implikasi masyarakatnya. Kita pergi blok yang terakhir selepas ini dan saya tertarik nak cakap 60-40 tu, sebab tu 6 dan 4 kerana polisi dulu 60% ke arah pendekanan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik tu, dan lainnya kepada sastra, sains, sosial dan sebagainya. Tapi saya nak rangkumkan itu dalam mungkin Prof Ulum boleh berkongsi dengan kita bagaimana perkara ini akan dilaksana. Kerana kadang-kadang orang lihat profesor ni takrif Menara Gading tu tinggi, jauh jaraknya daripada mereka. Tapi dalam pembentangan dalam Kongres saya melihat Prof Suresh UM misalnya, beliau yang lagi banyak tahu tentang samping daripada ramai pengamal-pengamal sains sosial dan sebagainya, kerana beliau turun ke bawah. Tapi dalam konteks itu kita nak lihat contoh pelaksanaan dalam penyatu paduan nasional ini, kerana bila ada pemikiran dan strategi di sebalik pemikiran hasil kajian data dan juga pemerhatian, maka kita boleh mendapatkan landasan yang lebih tepat menuju ke depan. Itu kita bincangkan selepas ini.
Penyatu Paduan Nasional, gagasannya diilhamkan, dibincangkan dengan penuh kehebatan oleh cendekiawan-cendekiawan negara dalam Kongres Profesor Negara yang kedua, dan Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri bersama saya. Jadi saya nak terus lihat pada pelaksanaan bagaimana rakyat, kerana kita tahu negara ini ada banyak polisi, tapi bila kita turun ke bawah, saya turun bersama penyelidik kita pun, rakyat tanya saya tak rasa pun macam mana saya nak dapat. Jadi dalam Penyatu Paduan Nasional ini dan gagasannya, bagaimana nak laksana supaya rakyat terus merasakannya. Dia ada, yang penting di Malaysia ni ialah ada satu istilah yang kita boleh pinjam daripada Tun Mahathir, iaitu acuan Malaysia. Jadi kalau kita faham apa itu acuan Malaysia, baru kita nampak bagaimana kita nak berjalan, bergerak dan melaksanakan. Kalau tidak, tanpa memahami acuan Malaysia itu, kita akan menjadi apa saja tindak kita menjadi masalah. Okey, saya bagi contohlah untuk acuan Malaysia. Dalam masyarakat Malaysia, nilai feudalisme sangat tinggi. Okey. Bukan hanya di kalangan orang Melayu, tetapi juga di kalangan orang-orang Malaysia yang bukan Melayu. Misalnya, kaya macam mana pun, kalau tak ada Datuk Tan Sri, itu menjadi kelemahan yang paling besar. Jadi ini satu penerimaan dalam konteks masyarakat Malaysia yang merupakan acuan Malaysia. Ini satu contoh yang boleh memberikan gambaran jelas. Ada acuan Malaysia itu. Jadi kalau kita nak membuat perubahan ni, pada saya acuan di Malaysia ni yang paling penting sekali daripada atas ke bawah. Dia tak boleh daripada bawah ke atas. Sebab negara kita masih lagi negara top down. Kerana untuk 12 tahun semasa emergency atau darurat, semuanya datang dari atas ke bawah. Jadi kita sudah mengalami apa yang saya anggap sebagai proses regimentasi dalam hidup kita. Jadi kita tak merasakannya kerana kita telah anggap inilah cara hidup. Jadi kalau datang daripada itu, sebabnya idea-idea bagus di Malaysia ni akan mati begitu saja kerana dia tak sampai ke atas. Di sinilah kedudukan strategik Majlis Perolehan Negara. Ianya ditubuhkan oleh Perdana Menteri, ia ditubuhkan untuk memberikan idea, dan ianya ditubuhkan untuk mencari jalan keluar, sama-sama berfikir. Bukan melaksana, sama-sama berfikir. Orang nak melaksana ni ramai, tapi nak berfikir ni tak ramai. Kalau ramai pun, mungkin dia tak memikirkan hal-hal yang saudara sebutkan tadi. Itu sebabnya penemuan dalam Majlis Perolehan Negara ini, kita temukan orang pelbagai bidang. Barulah perbincangan itu benar-benar interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary. Jadi Majlis Perolehan Negara ini menawarkan kepelbagaian ilmu itu untuk digarap dan dicanai supaya akhirnya mencadangkan perkara-perkara yang praktikal. Itu sebabnya nanti dalam resolusi itu ada task force tertentu yang akan dibina untuk melaksanakan. Misalnya saya cadangkan pagi tadi pengajian mengenai mobility sosial. Mereka cepat. Pihak atas, pihak pemerintah, menteri, KSU 2 dan sebagainya cepat memberi reaksi. Inilah dia yang kita harus buat. Jadi ini satu, saya rasa ini yang saya masukkan. Idea yang baik itu atau idea yang berguna itu yang kita garap dari pengalaman yang saya saring daripada penelitian dan juga pemerhatian saya selama 30 lebih tahun melihat keadaan Malaysia ini. Adalah bagaimana kita boleh lontarkan idea kepada sesuatu itu. Daripada idea itu nanti akan boleh kita racik-racik dan atur perkara-perkara yang lebih halus untuk kita laksanakan. Prof, tadi dalam sesi bankir dan sebagainya, ada juga profesor yang bertanya, adakah kita sudah bersedia untuk mengetahui tentang perkara yang benar-benar berlaku dan sebagainya? Kerana kadang-kadang realiti itu agak menggerunkan dan menakutkan pada perspektif setengah perkara. Jadi kalau perkara resolusi itu nak dilaksana, mobiliti sosial itu akan memperlihatkan pelbagai perkara dan fakta. Tetapi mungkin dalam konsep feudal yang masih ada dalam pemikiran orang tu akan ada pelanggaran dengan nilai-nilai lama, nilai-nilai yang sudah menjadi regimentasi seperti Prof kata itu. Jadi bagaimana untuk terus berdiri kukuh di belakang gagasan itu dalam menghadapi halangan-halangan ini? Soalnya kita tidak ada maklumat yang mendalam dan terperinci mengenai hal ini. Itu yang saya masukkan. Kita tahu ada social mobility. Ada 151 buku yang saya dalam simpanan saya mengenai cerita kejayaan orang basuh pinggan sampai ke jadi ketua korporat misalnya. Pada saya, ini adalah fragment-fragment cerita mobility sosial. Tetapi kita boleh buat satu trajectory yang lebih jelas. Misalnya di kalangan orang bandar keluar bandar.
Okey. Bagaimana agama menjadi pendorong kepada mobiliti sosial. Kata tahu Islam ada konsep Weberian di dalam itu. Entrepreneurship itu digalakkan. Di mana pertemuan konsep Weberian itu dengan konsep entrepreneur Islam itu. Kita tak pernah fikirkan itu. Kita hanya ikut jalur-jalur tertentu. Jadi saya rasa di sinilah melalui satu ikhtiar yang sangat straightforward atau mudah itu kajian mengenai mobiliti sosial, daripada itu akan terjelma nanti isu-isu yang lebih mendalam, persoalan-persoalan yang mungkin sudah timbul tapi tidak didapat digarap macam mana nak diletakkan persoalan itu. Prof, maksudnya setiap orang dalam kelompok masing-masing macam kami di media, ahli politik, golongan-golongan kapitalis ataupun pemodal, para peniaga, mereka masing-masing boleh mengambil cerapan daripada apa yang digagaskan ini dan itu boleh membantu mereka dalam perjalanan seharian dengan lebih tepat lagi. Pasti yang pertama sekali yang untung adalah orang buat pemasaran. Itu daripada data itu dia tahu siapa suka apa, habit, lifestyle. Ini kepada orang advertising dia jadi perkara yang sangat penting kerana dia nak memasarkan barangan dia dah boleh identify niche area. Kepada saintis, macam mana gunanya? Kita tahu bahawa salah satu perkara yang menyukarkan di Malaysia ini bagaimana budak-budak di sekolah sudah melihat kejayaan dalam dunia pop, dalam dunia perniagaan itu lebih besar daripada menjadi ahli sains dan matematik. Kalau dia kata Bill Gates tu gagal orang jadi kaya, Steve Jobs tu gagal boleh jadi kaya, mengapa saya tak boleh gagal dan jadi kaya? Jadi value sini yang kita harus tahu. Ni di mana dia? Siapa dia? Sekarang ni kita tembak dalam gelap je. Kita sebenarnya tidak ada bukti yang nyata siapa ada apa dalam kepala mereka. Prof, akhirnya inilah yang patut menjadi panduan siapa pun yang memerintah negara. Polisi yang dibentuk, inilah suluhan yang perlu ada. Saya rasa pasti. Sebabnya saya tengok negara-negara di England dan di mana di UK, kajian mobiliti sosial itulah akhirnya menentukan dasar kerajaan itu. Kerana di situlah mereka akan membuat investment atau pelaburan. Terima kasih banyak Prof Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri. Seperti biasa ada banyak ilmu yang kita akan dapat bila Prof menjadi tetamu di sini dan kita akan terus ikuti dan halusi mobiliti sosial itu ketika kita berjalan ke depan. Saya akan pastikan Prof akan sentiasa datang sini membicarakan perkara itu dan terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan anda sendiri. Kita tahu ada juga yang suka atas ke bawah ke atas, sebenarnya akar umbi. Hantarkan pandangan, tak apa, kita lagakan dengan bawah ke atas itu. Kita ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Terus ke laman Sesawang Astro Awani ataupun muat turun aplikasi Android dan juga iOS Astro Awani. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi. Thank you so much.